Assalamualaikum kepada Puan Yusniza. Ini adalah tajuk tugasan kumpulan kami iaitu mitosis dan meiosis. Kami daripada Diploma Kejuruteraan dan kami daripada seksyen 10. Seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 6 orang iaitu saya sendiri, Syasha Nur Atira, Wan Amalia Aisyah binti Wan Muhammad Zalaini dan Nur Aina Kristina, Atta Nasir Jawai, Siti Nur Alia Huwaida serta Nur Syasha. Kami semua daripada seksyen 10. Assalamualaikum, saya Siti Nur Alia Huwaida binti Zainuddin, JBJ 211510250 akan membentangkan tentang pembahagian sel mitosis dan meiosis. Mitosis, pembahagian sel-sel yang membentuk dua sel anak yang baru, mempunyai 46 kromosom iaitu seiras dengan induk. Semua jenis sel terlibat. Tujuan mitosis adalah untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembaikian, memindahkan salinan lengkap maklumat genetik iaitu DNA. Meiosis, pembahagian sel khusus bagi membentuk sel gamet, mempunyai 4 sel baru iaitu ovum dan sperma. Sel baru separuh dari induk N atau 23 kromosom dan berbeza antara sel anak. Tujuan meiosis adalah untuk mengekalkan bilangan kromosom antara generasi. Kedua-dua proses adalah terdapat dalam kitaran sel. Manusia mempunyai 46 kromosom iaitu 23 pasang sama dengan 2 set. Satu set daripada ayah iaitu 23 paternal dan satu set daripada ibu 23 maternal. Replikasi kromosom iaitu dikenali sebagai DNA. Sebelum pembahagian sel mitosis dan meiosis berlaku, DNA akan berganda kemudian menghasilkan kromosom dengan 2 kromatik iaitu setiap 46 kromosom. Berlakunya kitaran sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Kristina binti Alizan dari seksyen 10. Kitaran sel. Yang pertama ialah interfasa. Interfasa adalah fasa terpanjang kitaran sel. Ia memanjang untuk jangka masa yang panjang, kira-kira 91% daripada jumlah masa kitaran sel. Nukleus dan membran nuklear dapat dilihat pada interfasa. Interfasa mempunyai 3 tahap iaitu fasa G1, fasa S dan fasa G2. G1 dan G2 adalah 2 fasa jurang. Selama 2 fasa ini, sel tumbuh, sel mengumpulkan nutrien, sel membuat organel dan sel mensintesis protein. Fasa S adalah fasa penting di mana replikasi DNA berlaku. Pada akhir fasa S, sel mengandungi 2 set DNA lengkap. Setelah sel melengkapkan interfasa, sel memasuki fasa metafis iaitu fasa M. Pembahagian mitosis mempunyai 4 fasa iaitu profasa, persediaan kromosom, metafasa, kromosom yang berada di pertengahan, anafasa iaitu kromosom yang berpisah, telofasa, pembahagian sel yang lengkap. Profasa adalah peringkat yang utama iaitu menebal dan memendek fiber yang terbentuk daripada sentrioli. Metafasa pula berada di tengah-tengah sel yang tersusun untuk membantu fiber. Kalau anafasa pula adalah tentang kromosom yang ditarik oleh fiber sehingga menyebabkan sistem kromatik berpisah dan ditarik secara berlawanan. Telofasa pula adalah 2 nukleus baru yang telah terbentuk, ianya dibahagi sama rata iaitu organel dan sitoplasma. Seterusnya, lokasi mitosis manusia. Mitosis ini berlakunya setelah pencantuman di antara sperma dan ovum dan dia membentuk zygote. Kemudian dari satu set anak kepada pelbagai sel sehingga membentuk janin. Untuk fetus pula, dia merupakan satu kehidupan bermula daripada sel gamet atau fetus yang kemudiannya menjadi sel telur dari zygote. Selain itu, dia membentuk tisu, organ dan sistem organisma. Kemudian dia mempunyai induk yang sama dan berlaku set anak perempuan sama di antara satu sama lain. Pembangunan manusia bermula dengan hanya satu sel
ke telur yang disenyawakan. Sel ini membahagi untuk menghasilkan dua sel anak, kemudian kepada dua sel anak ini berpecah dan seterusnya. Terdapat banyak langkah yang diperlukan untuk membentuk badan dewasa atau bahkan bayi. Sepanjang perjalanan, banyak jenis sel yang berbeza mesti dibuat. Untuk red bone marrow, sel merah ini dihasilkan secara berterusan dalam sum-sum tulang tertentu. Seperti yang dinyatakan di atas, pada orang dewasa tapak utama pengeluaran sel merah dipanggil erythropoiesis adalah ruang sum-sum vertebra, rusuk, tulang dada dan pelvis. Di dalam susun tulang, sel merah diperoleh daripada prekursor primitif atau erythroblast. Sel bernukleus yang tidak terdapat dalam hemoglobin. Untuk lymphoid tissue, terdapat sel darah putih leukosit yang tidak seperti sel merah bernukleus dan bergerak bebas. Sangat dibiasakan untuk fungsi khusus mereka. Mereka tidak menjalani pembahagian sel mitosis dalam aliran darah, tetapi ada yang mengekalkan upaya mitosis. Sebagai satu kumpulan, mereka terlibat dalam mekanisme pertahanan badan dan aktiviti reparatif. Bagi epidermis, sel-sel kulit kita membahagi dengan cepat untuk mengekalkan halangan pelindung terhadap jangkitan. Lapisan kulit luar dipanggil epidermis dan kebanyakannya mengandungi sel mati yang mengandungi keratin, dan keratin ialah protein berserabut keras yang terdapat pada rambut, kulit dan kapalan dan bertindak sebagai serutan pelindung. Sel-sel epidermis sentiasa menjalani mitosis supaya sel-sel mati luar yang mengandungi keratin digantikan dengan cepat apabila ia jatuh, yang berlaku selepas beberapa hari. Kemudian sel hidup yang lebih baru mula menghasilkan keratin, kehilangan ilmunya dan mati dan kitaran berterusan. Okey, untuk hair follicles, dia adalah rambut yang diperbuat daripada protein keras yang dipanggil keratin. Folikel rambut menambat setiap rambut ke dalam kulit. Mental rambut membentuk pangkal folikel rambut. Dalam mental rambut itu, yang mempunyai sel hidup membahagi dan membesar untuk membina batang rambut. Salur darah yang menyuburkan sel-sel dalam mental rambut dan menyampaikan hormon yang mengubah struktur pertumbuhan dan struktur rambut. Epitelium gastrous mempunyai beberapa peranan penting dalam badan. Ia menyediakan pertahanan fizikal terhadap jangkitan dan melindungi badan daripada persekitaran lumen usus yang keras yang ditunjukkan oleh persekitaran perut yang sangat berasid. Ia juga berfungsi sebagai penghalang utama terhadap karsinogen dominan, toksin atau patogen. Di samping itu, epitelium gastrous menyediakan lapisan permukaan untuk penyerapan terpilih nutrien dan air daripada makanan yang ditelan. Selain itu, dia terpengaruh daripada hormon serta beberapa faktor dalam tertentu. Membentuk neuron dan sel otak yang memanjang, boleh membentuk tumor tidak terkawal seperti kanser. Untuk pembahagian meiosis, ia pengulangan kromosom homolog daripada sel baru jadi separuh bilangan kromosom sel induk. Terdapat dua bahagian meiosis melalui interfasa, iaitu replikasi DNA dan persediaan untuk pembahagian sebelum bahagi. Dan yang terakhir, semasa interfasa, sel melalui tiga fasa iaitu G1 jurang pertama, S sintesis dan G2 iaitu jurang kedua. Assalamualaikum, saya Wan Amalia Aisyah akan membentangkan peringkat pembahagian meiosis pertama iaitu profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Untuk memudahkan hafalan ini, saya menggunakan formula iaitu Profesor Mat angkat telefon. Profesor adalah untuk P iaitu profasa, Mat adalah untuk M iaitu metafasa, angkat adalah untuk A iaitu anafasa dan yang terakhir telefon adalah untuk T iaitu telofasa. Saya akan terangkan dahulu bagi profasa 1, di mana
berlakunya kromatik memendek, menebal dan membentuk kromosom yang jelas. Kromosom homolog pula berpasangan iaitu sinapsis, membentuk ataupun dikenali sebagai tetrad iaitu pada kromosom homolog yang terdapat 4 kromatik. Kombinasi gen yang baharu pada kromosom dihasilkan oleh pindah silang di mana seperti dalam gambar ada tumpuk pada kromosom tersebut. Pindah silang adalah pertukaran maklumat genetik antara kromosom homolog yang menyebabkan variasi antara sel dua anak. Juga dikenali sebagai kiasma iaitu tempat berlakunya kromatik bersilang. Seterusnya gen tiang gelendong mula terbentuk. Metafasa 1 pula adalah kromosom homolog di mana ia berada di satah khatulistiwa dan membran nukleus mula menghilang. Gen tiang gelendong pula melekat pada sentroma pada tengah kromosom. Seterusnya anafasa 1, berlaku pasangan kromosom homolog berpisah, seterusnya ditarik ke kutub yang bertentangan akibat daripada gelendong. Pengecutan juga akan berlaku pada gen tiang gelendong untuk menarik kromosom ke kutub bertentangan. Terakhir adalah telofasa 1 di mana kromosom tiba di kutub bertentangan dan gen tiang gelendong menghilang. Berlakunya pembentukan semula membran nukleus di sekeliling setiap pasangan kromosom. Terjadinya proses sitokinesis dengan menghasilkan 2 sel anak dan peringkat akhir meiosis pertama telah tamat. Meiosis 2. Sel-sel ini adalah haploid. Hanya mempunyai 1 kromosom daripada setiap pasangan homolog. Tetapi kromosomnya masih terdiri daripada 2 kromatik saudara perempuan. Dalam meiosis 2, kromatik kakak berpisah menjadikan sel haploid dengan kromosom tidak berganda. Saya Atana Sejawat dari J10. Mitosis. Mitosis terjadi dalam sel soma. Pembahagian nukleus hanya sekali, melibatkan pembahagian kromosom iaitu sister kromotip terpisah. Sel anak yang diploid mempunyai 46 kromosom. Mitosis tidak melibatkan pemasangan antara kromosom homolog atau crossing over. 2 sel anak terbentuk. Mitosis juga mempunyai jumlah kromosom sel induk dikekalkan dalam sel anak iaitu equitational division. Sel anak iaitu daughter cells seiras antaranya dan dengan sel induk. Tujuan mitosis berlaku adalah untuk membantu pertumbuhan dan pembagian sel. Seterusnya, meiosis. Meiosis terjadi dalam sel pembiakan. Pembahagian nukleus 2 kali iaitu M1 dan M2. Meiosis melibatkan pembahagian kromosom homolog semasa M1 dan pembahagian kromosom iaitu sister kromatip semasa M2. Sel anak yang haploid mempunyai 2 kromosom. Meiosis melibatkan pemasangan antara kromosom homolog dan crossing over semasa profasa 1. Meiosis mempunyai 4 sel anak terbentuk kecuali ovum yang mengandungi 3 lagi degradasi. Jumlah kromosom sel induk diploid berkurangan kepada 1/2 jumlah kromosom haploid dalam setiap sel anak iaitu reduction division. Sel anak iaitu daughter cells berbeza antaranya dan dengan sel induk. Tujuan berlakunya meiosis adalah untuk pembentukan gamet bagi mengekalkan jumlah kromosom sel apabila sel-sel gamet bersenyawa atau fertilization. Adalah rujukan daripada kumpulan kami. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.